Okay. Good morning, good morning, good morning. Selamat pagi everyone. Boleh dengar suara saya jelas kan? Okay, hi. Selamat datang, selamat pagi kepada semua yang ada. Kita ada 77 participants. Wow, ini adalah satu perkara yang bagus untuk permulaan. Mari kita ajak lagi ramai-ramai. Let's invite our sidelines, downline, everyone to be inside the Zoom meeting. Malam ini kita ada perbincangan yang amat-amat orang kata bermanfaat, bagus untuk semua, tambah-tambah dengan penyakit-penyakit sekarang yang macam-macam, pemakanan kita dan sebagainya. Dan malam ni kita ada speaker yang very special, very close to my heart, upline saya sendiri, leader saya sendiri, insan yang bertanggungjawab memperkenalkan Forever kepada saya, a genuine person, a sincere person, orang kata ialah mewarisi semangat ataupun sifat-sifat ketua itu daripada atas sampai bawah, sampai ke Dr. Pau ni, membawa semangat Forever daripada Sifu kepada si Ben Zalin kepada Dr. Pau sampai kepada saya, macam tu. So I really hope everyone is in a good condition, in pink health. Malam ini kita ready untuk gather macam-macam ilmu. So untuk introduction, saya akan perkenalkan speaker kita untuk malam ni. So I can see kita ada macam-macam pelbagai background kita punya participant malam ini. So welcome everyone. Hi, my name is Nur Atira binti Said. Saya salah seorang supervisor di dalam rangkaian Dr. Pau sendiri. Dan berumur, tak payahlah. Muda-muda semua dalam ni, kita sentiasa muda dengan Forever, sentiasa always young di hati dan juga di wajah gitu. Okay. Lepas tu untuk speaker pada malam ini saya akan perkenalkan. Nama penuh ialah Mara Kafia. Nama Chinese-nya ialah Han Hai Pao. She's a doctor, seorang doktor. Dan kalau tengok dekat sini, cuba teka. Doktor kita berapa orang? Dah berkahwin ke belum? Kalau nak tahu Dr. Pau kita ada 7 orang anak, 7 kids, okay? She's a doctor and she has 7 kids. Saya pun tak mampu. Okay, bukan 1, 2, not 1, 2, 3, but 7 kids. Lepas tu, a graduate from University Indonesia Jakarta dan telah tamat medical doctor pada tahun 2006. She owns her own clinic here in Malaysia as well as Indonesia. Dekat sini pun ada, dekat Indonesia pun ada klinik. Lepas tu mempunyai bidang dalam OB-GYN selama 10 tahun, for 10 years, okay? Okay, speaker malam ni bukan calang-calang speaker, okay? Lepas tu memiliki kepakaran dalam mengendalikan ultrasound 4D, 5D dan juga 6D. Saya akan brief sedikit background apa yang doktor pernah tempuh sebelum ni. Pada tahun 2001 beliau didiagnos penyakit ITP dan memerlukan pengambilan steroid dos tinggi untuk rawatan, okey. Selepas itu pada tahun 2017 terkena minor stroke dan diketahui memiliki penyakit MSK. Nanti doktor akan explain. Okey. Kalau macam bahasa yang mudahnya, buah pinggang berpasir. Lepas tu diberitahu, she's been told that she needs to take antibiotic for as long as she needs, seumur hidup katanya. Lepas tu berat badan teruk, sekarang tak macam anak 7 berat badan macam orang mengandung 9 bulan. Lepas tu sekarang ni tak macam tu pun. Lepas tu sakit lutut, sakit tumit, darah tinggi, kolesterol dan juga border kencing manis. Lepas tu dia diperkenalkan dengan program Clean9. So malam ni kita akan belajar lagi pasal program Clean9 ni. Doktor akan explain dengan lebih detail. Dan selepas itu kita akan dengar semua daripada doktor perkongsian yang bakal diceritakan. Ini adalah sesuatu yang orang kata real result on real people. So without further ado, tak nak bazir masa, tak nak panjang-panjang bibel, saya akan welcome to the floor Dr. Han Hai Pao untuk perkongsian malam ini. Silakan doktor.
Silakan doktor. Terima kasih kepada MC hebat kita malam ni. Saya punya supervisor Noor Atira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Sebelum saya mula, tengok berapa orang participant dah. Bagi saya 9333. Type 9333. Bagi panas sikit malam ni sebab saya nak cerita satu perkongsian yang saya alami 3 tahun lepas. Dan saya akan kongsi kepada semua macam mana saya boleh melepasi penderitaan saya 3 tahun lepas tu. 9333. Okey, saya akan mula share screen. Alright. Okey, perkenalkan nama saya Dr. Pau. Seorang panggil saya Dr. Pau lah. Saya Eagle Manager Dr. Pau. Sebelum saya mulakan skrin saya nak ucapkan terima kasih kepada Sifu saya, Sifu Dato' Desmond yang memberikan peluang saya untuk berkongsi ilmu malam ni, kepada Simu dan kepada saya punya upline Coach Ezeline. Okey. Saya nak share skrin. Okey, sekejap. Ini tadi saya punya MC hebat dah perkenalkan, so saya tak payah cerita. Okey, ini saya punya background dekat dalam Forever. Saya join Forever pada tahun 2019. Lepas tu saya 5cc Club 2020 dan 2021, Hello Ambassador Club 2021, F2D Level 1 pada 2021, Solid Manager pada 2021, Local Trip Achiever pada 2021 dan Eagle Manager pada tahun 2021. Okay, so ini sedikit background saya. Pada tahun 2001, sebenarnya saya didiagnosis menghidap penyakit yang disebut dengan ITP. ITP ialah satu penyakit iaitu autoimun. Dia singkatan daripada idiopathic thrombocytopenia, iaitu satu kelainan platelet ataupun pembekuan darah yang berlaku. Jadi bila saya menderita penyakit ni, saya akan bleeding ataupun akan ada berlaku perdarahan. So masa ni memang saya didiagnosis sebagai autoimun dan bila berlaku bleeding tu, saya kena ambil steroid dalam dos yang sangat tinggi lah. Kalau saya hospitalized masa tu, saya akan masuk dalam 3000 mg. So sehari dalam 1000 mg steroid. So memang itu background sakit saya lah daripada 2001. Okay, so lepas 2017, selepas saya bersalin anak saya yang bungsu sekali, saya terkena minor stroke. Minor stroke ni saya tiba-tiba masa tu saya jatuh dekat Indonesia. Saya ada kerja dekat Indonesia, kemudian saya tak boleh gerakkan tangan dan kaki, dan masa itulah saya kemudian jumpa beberapa doktor pakar dan saya baru diketahui saya ada penyakit congenital ataupun penyakit yang sebenarnya dibawa daripada lahir. So ada kelainan pada buah pinggang yang daripada lahir menyebabkan saya punya buah pinggang di usia saya 30, masa tu baru 33 tahun, saya kena buah pinggang berpasir ataupun dua-dua belah buah pinggang penuh dengan pasir. So masa tu bila saya jumpa pakar nefro terbaik dekat Malaysia ni, dia memang dia kata kes macam ni memang sangat jarang. So dia suggestkan saya untuk pengambilan antibiotik seumur hidup untuk pengawalan bakteria jahat dalam saya punya buah pinggang. So dia kata supaya tak berlaku kerosakan buah pinggang di kemudian hari. So masa tu saya terpaksa accept untuk pengambilan antibiotik, tapi sebab sebelum daripada kejadian ni, maksudnya selama saya kehamilan, so saya banyak ambil antibiotik sebenarnya sebelum ni, because saya punya UTI ataupun masalah sakit saya adalah UTI, urinary tract infection. So saya memang banyak sangat pengambilan antibiotik. So bila banyak sangat pengambilan antibiotik, bila tahun 2017 tu saya kena, saya banyak sangat, bila saya uji resistensi terhadap antibiotik, banyak sangat antibiotik yang saya tak boleh ambil. So daripada ada 14 test terhadap antibiotik tu, hanya tiga jenis saja yang saya boleh ambil, dan itu saya kena ambil seumur hidup. So masa tu saya terfikir hanya 3 jenis antibiotik yang saya boleh ambil, dan saya kena ambil seumur hidup.
apakah itu solution untuk saya. So jadi saya masa tu terfikir daripada 3 jenis antibiotik yang saya kena ambil tu, saya kena ambil seumur hidup. Dan saya perkirakan, maksudnya kalau saya ada umur dalam 60 tahun lah kan. So saya ada 30 tahun lagi untuk saya ambil antibiotik, dan apakah cukup 3 jenis antibiotik tu untuk membantu saya dalam pengawalan bakteria dalam saya punya buah pinggang. Daripada itulah sebenarnya masa 2017 tu saya mengalami berat badan yang makin teruk. Sebenarnya macam lebih kurang macam saya pregnant 9 bulan, sebab berat badan saya lebih daripada 70 kilo masa tu. Lepas tu sakit lutut dan sakit tumit yang sangat teruk. Kemudian bila berlaku berat badan yang semakin naik, semakin teruk tu, tekanan darah saya sangat tinggi. Tekanan darah saya tinggi, kolesterol tinggi, kolesterol jahat, LDL pun tinggi, triglyceride saya pun tinggi. Lepas tu kencing manis pun dah mula border dalam 6.6 sampai 7. Lepas tu saya ada hyperthyroid. Okay. So inilah yang menyebabkan saya mencari satu alternatif untuk saya sendiri untuk merubah kehidupan saya masa tu. Sebab saya bila kita dah mula sakit, lepas tu badan besar, kita nak jumpa orang, ialah saya sebagai doktor kan, saya nak jumpa patient pun macam malu kan, sebab ialah orang kata kita cakap dengan patient kan, kena jaga makan, kena kurangkan berat badan kan, tapi kita berat badan kita sangat melampau kan. Jadi saya masa tu saya mencari satu alternatif untuk saya menurunkan berat badan saya, dan kemudiannya saya boleh curekan, kurang-kurang saya boleh hidup lebih baik. So masa tu saya mengenal Forever melalui program C9 sebenarnya. Bila saya tengok botol aloe vera gel, saya melihat satu program yang dinamakan program Clean9. Dan masa tu saya kaji sendiri produk ataupun perjalanan Clean9 tu selama sebulan sebelum saya memutuskan untuk mengambil produk Clean9. So memang setiap produk yang saya akan ambil mestilah saya akan kaji dulu kan. So nanti saya akan explain dekat slide kemudian macam mana beberapa literature yang saya baca selama saya buat pengkajian terhadap program Clean9 terutamanya, dan di sebalik botol aloe vera tu. Okay, so saya merasa sendiri pengalaman selama program pertama C9. C9 masa pertama kali saya buat ialah pada tahun 2019. Masa tu memang seksa. Sebab apa? Sebab saya ada history penyakit saya yang panjang tu kan. So saya merasai 5 hari pertama saya dalam C9 tu sangat seksa. So saya sakit kepala, sakit badan, demam, lepas tu kencing rasa macam kalau orang kata rasa nak kencing je, tapi tak keluar air kencing tu. Tapi bila masuk hari ke-6, saya masa buat Clean9 hari ke-6 tu, saya kencing okey, lepas tu demam berkurangan, sakit sendi, dan bila berakhirnya Clean9 tu, di hari ke-9, saya lose weight masa pertama kali ialah dekat 4.5 kilo. So masa tu memang badan memang sangat-sangat bertenaga, walaupun tak adalah kata penyakit yang kita check lagi tu, belum saya check lagi, maksudnya saya tak buat lab, pemeriksaan lab, tapi badan dah terasa lain masa tu. So masa tu saya teruskan dengan buat Clean9 setahun 3 kali, dan saya merasai kesan kesihatan saya selama 2 tahun ni saya turun berat badan sebanyak 24 kilo. So lost inch sangat banyak. Lepas tu dah jarang demam, kencing bermasalah pun semakin berkurangan, tekanan darah tinggi pada paras normal, kolesterol pun sekarang paras normal, kencing manis pun paras normal, dan sakit lutut dan sakit tumit telah tiada. Okay, so siapa boleh teka kat sini mana satu saya? Okay, boleh ke bagi jawapan participant ni? Mana satu saya? Di antara semua ni, mana satu saya di tahun 2019? Ini perjumpaan family saya dekat KLCC masa tu. So inilah saya. So masa tu memang macam mengandung 9 bulan kan. Berat saya ialah 76 kilo masa tu. Okay, so ini perubahan yang saya alami setelah saya membuat Clean9 beberapa kali set, dan istiqomah di antara Clean9 satu ke Clean9 berikutnya dengan produk yang sama dengan produk selama Clean9 ni. So masa sebelum 2019 berat saya ialah 76 kilo, dan sesudah berat saya ialah 52 kilo. So sekarang dalam 51-52 kilo. So saya lose weight dalam 24 kilo. So siapa yang
pernah ada pengalaman berat macam saya ni, 76 kilo ni. Cuba partisipan tulis satu. Siapa yang pernah berat badan overweight ataupun obesity? Siapa yang ni? Boleh tulis satu kat ruangan chat So nanti kita akan berkongsilah sebab saya pun ada pengalaman yang sama. Ramai juga kan? Ramai juga sebenarnya yang mengalami berat badan yang berlebihan. Okay, so next slide. Sebenarnya saya bukan saja tadi macam masalah kesihatan yang tadi, sebenarnya muka saya pun break out lah sebab ada masalah imbalance hormon. So bila berat badan berlebih, sebenarnya kita punya badan hormon dalam badan kita pun jadi tak balance. So apa yang berlaku, selain susah nak turun berat badan, walaupun kita kawal pemakanan masa tu, kita cuba untuk kurangkan makan, kita buat exercise kan, tapi sebab kita punya metabolisme tak bagus, so muka breakout. Muka saya memang sangat teruk masa tu. Memang kerap naik jerawat yang macam besar-besar dan berbekas, dan dia memberikan bekas jerawat. Okay, so sekarang alhamdulillah jerawat dah memang jarang sangat nak naik kat muka. Sebab itulah nanti saya share macam mana saya boleh berubah dalam 2 tahun, hampir 3 tahun ni. Okay, ni yang gambar sebelah kiri ialah gambar first time saya selepas saya buat Clean9. Muka dah bersih sikit, muka dah bersih sebab masa tu saya ada turun 4.5 kg. So ini ialah first time ambil aloe vera dalam program Clean9 dan saya turun berat badan 4.5 kilo. Ini gambar pertama, ini masa Malaysia Rally. So ini gambar later saya masa pergi Eagle Manager Cancun, Mexico. Masa ni baru bangun tidur. Baru bangun tidur dalam flight lama. Okay. So saya nak cerita sikit hari ni. Okay, sebenarnya ni ada tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Mobiliti 2019 bahawa kadar diabetik meningkat dalam 4 tahun meningkat hampir 5%. So kira percentage yang agak tinggi dekat Malaysia. Maksudnya kadar obesiti dekat Malaysia ni cukup tinggi. Kadar obesiti di Malaysia ni kalau ikut population melebihi 50%. So memang cukup tinggi kadar obesiti dekat Malaysia ni. Okay, so kalau kita tengok, okay, obesiti meningkatkan risiko. Sebenarnya bila kita ada berat badan yang berlebihan, dia akan meningkatkan risiko kita untuk yang pertama, boleh berlaku stroke. Lepas tu boleh berlaku kencing manis macam saya tadi tu kan. Saya pun bila berat badan berlebihan, gula dalam darah automatik dia akan agak meningkat. Walaupun mungkin kita tak diabetik lagi, tapi kita dah kategori yang border dia punya diabetik kan. So ada vena varicose ataupun penyumbatan saluran pembuluh darah balik untuk ke dalam organ. So ada bengkak-bengkak dekat bahagian kaki. So yang kadang-kadang masalah yang ni dia akan memperteruk bila kita ada pregnant kan ataupun bersalin. Okay, so ada serangan jantung kalau kita tengok kat sini. Lepas tu ada sakit sendi, tekanan darah tinggi. Lepas tu ada kematian pramatang ni untuk ibu-ibu yang pregnant lah. Selalunya kalau pregnant, ibu tu ada obes, kemungkinan baby akan lahir pramatang tu tinggi dan berlaku kematian. So sebenarnya banyak sangat lagi efek daripada obesiti ni. Tu sebabnya kita ada dalam Forever ni ada satu program yang disebut dengan Clean9. Clean9 ni sebenarnya apa Clean9 ni kan? Selalu kita dengar C9 kan. So dekat sini ada tak yang tak pernah lagi dengar C9 ni? Cuba bagi respon siapa yang tak pernah dengar lagi C9 ni. Type 3. 3. Siapa tak pernah dengar lagi tentang C9 ni? Baru join ke kan? Prospek ke? Tulis 3. Siapa tak pernah dengar lagi tentang C9 ni? Ada? Ada juga. Ada yang 14 tahun lah. Clean9. Okay. So apa itu program Clean9? Clean9 ialah langkah pertama ataupun kita punya pintu kan untuk menghala gaya hidup yang membantu untuk pengekalan pengurusan berat badan
Dia sebenarnya bukan saja pengurusan berat badan so saya kat sini saya akan tekankan untuk perubahan gaya hidup secara sihat, secara berkekalan. So Clean 9 ni dia sebenarnya satu langkah pertama untuk kita hidup secara sihat, untuk kita pengurusan berat badan dan sebenarnya untuk kita kembali ke tahap kesihatan yang terbaik daripada yang kita dah miliki tu. Sebenarnya bila kita bertambah usia, bila kita bila kita makan makanan yang tak sihat kan, dengan pencemaran udara dan semuanya, kita akan mengalami satu perubahan daripada segi badan ni. So Clean 9 ni dia akan membantu untuk kita memulakan perubahan, untuk memulakan gaya hidup yang lebih baik. So dalam Clean 9 ni dia ada 3. Dia sebenarnya program pengurusan berat badan dan perubahan gaya hidup yang tidak ada di tempat lain. Siapa yang pernah join program-program lain mungkin tahu sebenarnya banyak program pengurusan berat badan di luar yang tak ada 3 langkah ni. Dia sebenarnya sepatutnya program untuk pengubahan gaya hidup ni kena ada tiga langkah ni. Yang pertama, detoxification ataupun penyah toksinan toksin dalam badan. Yang kedua, kena ada pembakaran lemak, dan yang ketiga, kena ada nutrition yang lengkap. So bila kita ikut program ni, kita bukan jadi kekurangan nutrition, tapi kita turun berat badan tapi kurang nutrition, itu pun tak bagus. So bila kita ikut Clean 9, kita akan ada nutrition yang lengkap. Bila kita dah detox, ada nutrition lengkap untuk membantu. Okay, so saya akan ceritakan kemudian. Alright. Ini sedikit tentang perbezaan diet dengan detox. Sebenarnya diet ni kita cuma fokus pengambilan makanan je, tapi kita lupa untuk buat servis ataupun detox. Sebab kalau kita tahu toksin bukan hanya masuk ke dalam badan melalui makanan, tapi toksin juga masuk melalui udara. Lepas tu dengan kita punya kulit tu boleh melalui air, boleh melalui daripada persekitaran kita lah yang penuh dengan bahan toksin. So detox melibatkan proses pembersihan dalaman badan kita dengan menyingkirkan toksin-toksin terkumpul secara sihat. Kesannya bila badan dah bersih, maka badan akan jadi lebih mudah untuk menerima sebarang perubahan dan menggalakkan kita untuk mengikuti gaya hidup yang lebih sihat. So ini saya cerita secara simple je. Biasanya kalau kat luar tadi orang buat diet untuk penjagaan makanan je, tapi dia lupa untuk buat detox. Sebab apa penting? Kita tengok. Right, ini sumber toksin. Ini yang kita cerita, kenapa kita perlu buat penyah toksinan ataupun buat detoxification, ataupun kenapa kita berlaku sebenarnya secara normal badan kita ada berlaku detoxification. Daripada mana sumber toksin tu kan? Sebenarnya kalau daripada eksternal ataupun daripada luar, dia daripada pollution udara, daripada air kan. Lepas tu kalau daripada makanan sekarang, kalau kita tahu makanan cepat saji, lepas tu daripada pesticide yang disembuh pada buah-buahan dan sayur-sayuran, lepas tu ada bahan pengawet, pewarna, bahan perasa, ada boraks formalin yang sekarang banyak digunakan untuk pengawetan ikan terutamanya kan. So sebenarnya macam formalin ni dia diguna pakai untuk awetkan mayat. Sebelum ni kita memang pakai untuk awetkan mayat kan, tapi sekarang ni kita guna untuk di makanan. So bila kita ambil, dia jadi zat toksin pada badan kita. So yang daripada luar juga gaya hidup, contohnya merokok, ambil alkohol kan. So yang daripada internal ni pun ada juga toksin sebenarnya daripada internal. Sebab apa? Sebab bila kita ada proses penghadaman, ada proses penyerapan nutrition, sebenarnya ada toksin-toksin juga yang akan dibuang daripada badan kita. So ada bakteria berbahaya di usus, lepas tu ada radikal bebas yang akan dilepaskan, lepas tu ada ureum, amonia, ada asam urat ataupun uric acid, dan stres. Kadang-kadang toksin pun datang daripada stres ataupun fikiran dan emosi kita yang negatif. So ini jadi sumber toksin badan kita. Okey. Ini secara normal sebenarnya ada proses pembuangan toksin dalam badan kita. Ataupun kita sebut organ yang terlibat dalam detoxification itu ada skin, ada kulit. So kulit bila ada toksin dalam badan kita, dia akan keluarkan. Nanti next slide kita akan lebih cerita lebih detail. Ini ada kulit.
So ada hepar ataupun hati, dia memang organ yang terlibat dalam detoxification secara alami. Lepas tu ada lung, paru kita, lepas tu ada buah pinggang, dan yang utama ialah di GI tract kita ataupun gastrointestinal, saluran gastrointestinal. Okay, so kalau kita tengok ya, walaupun hati dianggap sebagai organ utama detoxification, kan kalau kita tahu orang selalu kata organ utama atau yang buang toksin dalam badan kita ialah hati, tapi sebenarnya saya nak bagi tahu integriti penghalang sel-sel epitelium usus yang berada di saluran gastro usus kita itu ialah tapak utama untuk menangani beban toksin. Tu sebenarnya kita punya dalam kita punya Clean9, kita punya fokus utama detoxification ialah pada saluran gastro usus ni ataupun saluran GI tract kita. So baru nanti kita akan masuk juga kepada detoxification hati juga. Tapi yang utamanya kita buat Clean9 ni, di dalam program Clean9 ni kita tumpu pada pembuangan toksin di saluran gastro usus supaya lebih optimal dan tidak berlaku kemasukan balik ke dalam kita punya saluran usus dan kemudian dilepaskan ke dalam organ kita. So sebenarnya sepanjang hayat GI tract memproses lebih daripada 25 tan makanan. So sebenarnya yang mewakili daripada makanan tu sebenarnya dia mewakili beban antigen dan toksin terbesar yang dihadapi oleh tubuh manusia. So betul sekali bahawa dalam Clean9 detoxification utama yang kita tumpu ialah dekat usus. Sebab apa? Sebab lebih daripada 25 tan makanan yang kita makan dan itulah sumber toksin yang paling banyak dalam badan manusia. Okay? So ni saya cerita sikit secara alami, secara natural, badan kita memang Allah dah bekalkan ada proses detoxification yang berlaku di dalam kita punya gastro usus ataupun GI tract tu. So kalau kita tengok ada xenobiotik ni semacam toksin lah, semacam toksin. Sebenarnya dia daripada lingkungan. So dia ada kita punya mikroorganism ataupun bakteria baik dalam usus. Bila ada masuk je toksin, dia akan terus ikat. Ini kita sebut dengan direct pembuangan toksin di dalam usus kita. So masuk je toksin, dia akan ikat dan kemudian yang ikat ni mikroorganisme dalam kita punya saluran penghadaman. So dia ikat dan kemudian dia akan buang macam tu. So yang ini memang yang ini memang sangat kompleks. Sebenarnya yang indirect sangat kompleks bila ada macam toksin daripada luar, dia akan conjugation, dia akan masukkan daripada hati juga, dia ada proses antara liver dengan masukkan ke intestine akan balik lagi ke liver, lepas tu dia pun akan diikat, toksin ni akan diikat oleh kita punya sistem limfoid ataupun kita punya sistem pertahanan imun. So dekat sini ini yang sangat kompleks. Ini yang sangat kompleks ni, ini yang kita perlukan. Kita perlukan sumber suplemen ataupun bantuan pemakanan yang boleh mengoptimalkan kita punya proses indirect pembuangan toksin dekat kita punya usus. Mungkin sampai ada orang tanya kan dengan saya kan, Dok, kenapa tak boleh pakai natural je kan? Kita natural je, jaga makan, kita exercise kan, tak perlulah ada program Clean9 ni. Saya selalu cakap inilah yang sebenarnya kita perlu makanan tambahan. Sebab apa? Sebab satu, liver kita tu tengok kalau kita punya tengok proses pembuangan toksin sangat sukar dekat kita punya gastrointestine. So liver ni bila dah banyak sangat toksin, dia pun dah penat. So kita punya saluran intestin ni dekat bakteria-bakteria baik ni pun dah tak banyak. So memang sangat sukar untuk kita buang xenobiotik ni. Di sinilah proses kita perlukan makanan tambahan ataupun makanan yang boleh support kita punya sistem penghadaman dengan kita punya sistem hati. Nanti dekat produk Clean9 saya akan explain ya. Okey, ini secara lagi nampaklah proses detoksifikasi dalam badan kita
Okay, so toksin akan masuk lalu kita punya lung, kita hirup udara yang tak cantik, udara yang ada pollution, udara yang ada asap rokok. So daripada kita punya kulit, daripada bahan-bahan kimia sekitar atau kita punya gut ni, daripada pemakanan kita, so dia akan masuk ke liver. Liver ni, tapi dia akan dikeluarkan balik melalui kulit, buah pinggang, kita punya kolon, kita punya lungs, lalu kulit ni dengan berpeluh. Kalau masuk buah pinggang dia akan jadi urine ataupun air kencing. Lepas tu kalau melalui kolon kita akan ada feces, dekat lungs kita akan keluarkan carbon dioxide. Tapi ni proses yang tadi saya cakap ni, dekat liver ni dia akan masuk balik ke intestine tau. So bila dekat intestine ni tak proses kita punya toksin, dia akan masuk balik ke dalam organ-organ lain. Inilah yang berlaku excess toxins ataupun toksin yang berlebihan di dalam badan kita. So bila berlebihan, apa yang terjadi? Dia akan simpan. Kalau fat soluble ataupun yang toksin yang larut dalam lemak, contohnya macam pesticide, macam hormon ni banyaklah sekarang kita tahu macam ayam yang diinjek dengan hormon, lepas tu heavy metals, banyaklah kita makanan-makanan ataupun sumber air kita tercemar dengan heavy metals ni kan. So bila yang toksin yang larut dalam lemak ni, dia akan disimpan di dalam sel lemak, dia akan masuk ke bone marrow, kita punya sumsum tulang, liver, tu dia akan masuk balik tau ke dalam kita punya sistem liver. Sebenarnya semua ni bila kita tak jaga kita punya intestine, dia akan masuk balik ke dalam sistem organ kita. So kalau yang water, dia akan jadi masuk ke joint, ke blood circulation, ke tissue, ke muscles. So apa yang berlaku bila kita terlebih ataupun toksin banyak dalam badan kita, ataupun toksin tak boleh dibuang secara semula jadi oleh badan kita dan kemudian toksin masuk semula ke dalam badan kita, apa yang akan berlaku? Kita jadi ada acne ataupun berjerawat. Macam kes saya tadilah, naik jerawat, senang naik jerawat, sebenarnya sebab kelebihan toksin. Alergi, arthritis, penyakit keradangan, autoimun, macam saya juga yang ATP tadi, lepas tu cardiovascular disease, chronic fatigue, penat yang berlebihan, constipation ataupun sembelit, diabetik, diarrhea, lepas tu kita ada macam-macam lagi. Ada macam-macam penyakit yang akan ditimbulkan bila kita ada toksin yang berlebih ataupun toksin tak boleh keluar kat sini, tak boleh keluarkan kat sini, so dia akan simpan balik kat dalam badan kita. Ini yang kita perlu jaga supaya toksin tak masuk semula ke dalam sistem badan kita. Okay? Okay. So ini sebab saya tadi tumpu dekat kita punya intestine, macam mana sebenarnya toksin boleh masuk balik dalam badan kita dekat kita punya sel-sel epithelium dekat usus kita. Ini kita tengok ini normal gut. Ini yang sini normal. Kalau kita tengok good bacteria banyak, bakteria baik banyak. Lepas tu mucus. Mucus ni untuk buang yang bakteria toksin-toksin tu. Dekat sini mucus kena ada. Lepas tu dekat sini tight junction ataupun sel, antara sel ni dia punya penghubung masih cantik. Ini normal gut. Lepas tu blood cells cantiklah sebab toksin tak sempat masuk. Toksin tak dapat masuk. So normal gut kita sel macam ni cantik. Tapi bila kita dah makan, kita dah berlaku dah masuk toksin, kita makan macam-macam, ada berlaku pollution apa semua kan. So toksin sebenarnya dia akan merubah kita punya structure sebelum dia berjaya masuk, dia dah merubah kita punya structure daripada sel epithelium usus. So kat sinilah kita sebut dengan leaky gut. So daripada 2017 ke atas, leaky gut ni sangat famous, orang kaji kenapa berlaku penyakit kronik pada seseorang ternyata bersumber daripada dia punya sel-sel usus yang tak bagus. So kalau kita tengok virus sangat senang nak melekat kat sini. Sebab apa? Sebab bakteria banyak.
So ada gluten kalau kita tahu dekat macam tepung-tepung so sekarang ni kita rajinlah makan goreng-goreng bertepung, cekodok kan. So gluten ni dia akan merosak sistem sel mucus dekat di atas permukaan sel kita. So dia rosakkan juga tight junction, alamak. Dia ataupun penghubung antara sel ni. So toksin akan senang masuk dan mengubah struktur sel darah, mengubah struktur banyak benda. So kalau kita tengok leaky gut ni, ini yang berlaku. Sebenarnya kelebihan toksin yang banyak akan merubah sistem sel epitelium usus kita. So inilah yang akan berlaku leaky gut. Kalau kita dengar famous sekarang, orang kaitkan autoimun dengan leaky gut, orang kaitkan eczema dengan leaky gut, orang kaitkan dengan brain fog ataupun budak-budak yang autis ataupun ADHD, sebenarnya daripada pemakanan ibu mengandung, so banyak gluten, so dia akan membawa genetik dekat sel-sel epitelium tu yang tak bagus. So leaky gut banyak berkait juga dengan sekarang kita kaitkan dengan depression ataupun anxiety, lepas tu dengan case hormonal imbalance, ataupun kita tahu sekarang case infertility sangat tinggi. Macam saya banyak handle case ANC untuk oxygen, so memang banyak sangat patient-patient yang pasangan muda, sangat banyak yang mengalami infertility. Salah satunya ialah berkait dengan leaky gut ni. Kalau kita tanya kan, kalau kita tanyalah daripada banyak-banyak isu ni, contohlah orang yang ada skin issues kan, macam acne, ada masalah hormonal imbalance, contohnya PCOS, selalu senggugut, ataupun ataupun period panjang kan, ataupun period tak teratur. Kita tanya pola makan dia macam mana, pola diet dia macam mana, pemakanan dia macam mana. So memang ini ialah hasil penelitian bahawa orang yang sel epitelium usus dia problem, dia akan lagi mudah nak mengalami macam autoimun juga. Autoimun disease pun sekarang sangat banyak. Kalau saya baca literature terakhir, autoimun disease ni dah hampir 170 ke 180 jenis. So memang sangat banyak dan pelik-pelik. Penyakitnya pelik-pelik. Ada yang tak ada cecair air mata, ada yang merosak tulang, ada yang macam Hashimoto thyroiditis, dia serang kita punya organ thyroid, ada yang celiac disease ni dia rosakkan kita punya sel epitelium usus. So makin teruklah kita punya proses penghadaman tu. Sebab apa? Sebab pada celiac disease dia attack juga. Dia rasa sel itu sebagai bakteria ataupun benda asing yang dia perlu attack. So yang paling banyak berlaku pun chronic fatigue, ataupun sekarang muda-muda dah penat yang berlebih. So ini semua ialah efek daripada leaky gut. Okay, so saya nak cerita sebenarnya apa yang menarik tentang usus ni. Kenapa? Pertama, terdapat 100 juta neuron di dalam usus. Neuron ni ialah pembawa informasi. So neuron yang terdapat dalam usus sebenarnya lebih banyak daripada neuron-neuron yang ada di sistem saraf perifer. So kalau ikutkan perbandingannya, sistem saraf utama dekat brain kita, lepas tu neuron paling banyak ialah dekat usus. So dia punya sel-sel penghubung tu paling banyak. Tu sebabnya kalau rosak, kalau sel-sel tu berlaku leaky gut tadi, itu yang jadi macam-macam masalah. Bila usus problem tu yang jadi masalah. Okay. Okay, so yang kedua, laluan informasi daripada usus ke otak. Ini yang sangat berbeza daripada organ lain. Kalau organ lain daripada otak dulu perintahkan tangan, daripada otak dulu diperintahkan mulut untuk bercakap, daripada otak dia perintahkan mata untuk berkedip, kan? Daripada otak dia perintahkan kaki untuk berjalan. Tapi pada usus dia ada visceral nerve yang tertanam dalam usus ataupun vagus nama dia. 90% pembawa maklumat daripada usus ke otak. Jadi bukan sebaliknya. Itu sebabnya kenapa pergerakan peristaltik usus, pergerakan kita mencerna kan, kita tak perlu otak untuk perintahkan, kau kena hadam sekarang, makanan kena masuk sekarang, makanan kena diserap sekarang, tak. Sebab dalam usus ada laluan informasi sendiri.
Okay, so yang ketiga yang menarik juga tentang usus, kebanyakan serotonin terdapat dalam usus. 95% serotonin dijumpai dalam usus. So fungsi serotonin ni banyak membantu mengawal mood dan tingkah laku, mengawal selera makan, tidur, memori, keinginan, lepas tu serta keinginan seksual. So tahap serotonin yang rendah telah dikaitkan dengan kemurungan. So tak pelik kalau sekarang ni ramai sangat orang yang mengalami masalah GERD, dia ada sekali dengan depression ataupun penyakit bipolar ataupun anxiety. Sebab apa? Sebab sebenarnya serotonin tu ada dalam usus kita. Dan bila berlaku leaky gut tadi itulah berlakunya kecelaruan juga dekat bahagian otak kita. Sebab apa? Serotonin tu tahap serotonin jadi turun. Okay? So yang terakhir yang menarik juga, di dalam usus kita ada 70% sel imun kita berada dalam usus. Yang dibentuk dalam nama dia GALT ataupun Gut Associated Lymphoid Tissue. So usus menjadi tempat pertahanan utama untuk kita melawan kuman. Bakteri apa je yang masuk dalam badan kita, sebenarnya perlawanan utama dia ialah dekat usus. Tu sebabnya dalam Clean9 sangat difokuskan untuk diadakannya atau kan dibuatnya detoxification di dalam usus yang utamanya. Tapi dia ada juga kait dengan HEPA semualah nanti kan. Okay, so saya cerita sikit pasal dieting dengan proper dieting. Dekat dieting ni macam kita tahu tadi, toksin disimpan dalam kita punya sel lemak. So bila sel lemak tu dibakar, pada orang yang jaga makan saja, toksin malah akan merebak ke seluruh badan sebab terlebihan toksin tadi kan disimpan dalam fat, dalam sel lemak. So bila sel lemak dibakar, toksin akan menyebar ke seluruh badan. Apa yang berlaku? Kita akan senang rebound. So tak belik bila kita dulu ikut program-program boleh bertahan selalu dalam 6 bulan je lah. 6 bulan setahun berat badan macam tu juga. Macam saya dulu sebelum ni memang berat badan saya memang tak pernah di bawah 60 kilo. So memang saya sejenis berat badan yang memang besar lah. Saya sebelum kahwin lagi memang berat badan saya pun besar. So saya ikut program-program, apa yang berlaku saya rebound je. Sebab apa? Sebab kita buat dieting. Tapi bila kita buat proper dieting dan cellular detox, maksudnya kita singkirkan toksin sekali dengan buat dieting, maka kita tak akan rebound. So alhamdulillah saya dalam 2 tahun bersama Forever, saya buat Clean9 secara regular, tak membuat berat badan saya untuk rebound semula ke berat badan yang sebelum-sebelum ni lah gitu. Okay, so manfaat program C9 ini untuk menyingkirkan toksin berbahaya, ini yang utama, terutamanya dalam usus kita. Yang kedua, memulihkan sistem badan, membantu dalam pengurusan berat badan, memperbaiki keadaan kulit, meningkatkan tahap tenaga, membantu meningkatkan sistem imun dan menggalakkan penghadaman. Ini saya akan cerita nanti manfaat dia bila kita kaitkan dengan produk ya. Okay, ini sangat penting sebab ramai sangat di luar sana ataupun ramai sangat yang bertanyakan pada saya, orang yang gemuk je kot yang perlu Clean9 kan. Selalu dalam fikiran kita orang-orang yang obesiti saja yang perlukan Clean9. Tapi sebenarnya bila saya cakap siapa yang perlukan Clean9 ialah yang pertama, yang paling penting ialah orang yang menghidap penyakit kronik. Contohnya hypertension, orang yang ada diabetik, orang yang ada hyperlipidemia, orang yang ada CKD ataupun masalah buah pinggang stage 1, lepas tu ada masalah fatty liver dan ada masalah jantung. Ini sangat ataupun membuang toksin dekat kita punya saluran penghadaman sehingga penyerapan ubat-ubatan lebih baik dan dengan tu diharapkan kesihatan dia akan bertambah baik. Okay? So yang kedua ialah mereka yang mengalami penyakit ataupun yang kerap mengalami penyakit yang menyebabkan dia sakit secara teruk. Contohnya pesakit gout, lepas tu RA, rheumatoid arthritis, gastrik, migraine, orang yang ada slip disc, masalah tulang belakang, eczema. So ini pun sangat bagus kita galakkan untuk buat Clean9.
Mereka yang ada penyakit autoimun, macam saya cerita tadi pasal leaky gut berkait dengan autoimun, jadi kena betulkan sistem dekat sel-sel usus dia tu. Orang yang ada SLE, ada psoriasis, Crohn's disease, sclerosis, lepas tu orang-orang yang ada kulit bermasalah, kerap jerawat, kerap naik bisul, kerap naik kudis, so itu pun kena buat Clean9. Yang kelima, mereka yang ada masalah hormon, contohnya thyroid, thyroid itu sangat bagus buat Clean9. Irregular periods, PCOS, insomnia, orang yang susah tidur pun sangat bagus untuk buat Clean9. Okay, so yang keenam, Okay, yang keenam ialah orang yang obesity, confirm lah orang yang obesity ni salah satunya untuk boleh buat Clean9, tapi yang utamanya ialah orang-orang yang ada masalah chronic disease. Okay, mereka yang ada masalah psikologi, contohnya stress, depression, anxiety, schizophrenia, dan yang terakhir ialah badan bertoksin. Maksudnya orang yang mungkin secara medis dia tak kita detect lagi ataupun kita diagnosis lagi dia mengalami penyakit, maksudnya dia tak ada kencing manis macam kita sebut daripada 1 sampai 7, tapi badan dia bertoksin. So kena juga buat Clean9. Contoh tanda-tanda badan bertoksin, yang pertama ialah dia kerap sembelit. So bila sembelit, dia sebenarnya salah satu tanda bahawa kita punya usus, najis kita sangat susah. Sebab apa? Sebab bakteria baik dalam usus kita kurang, so najis tersumbat dan menyebabkan pengambilan air daripada kita punya usus tu banyak, so najis jadi keras. So sebabnya susah nak dikumukan. Yang keduanya, kembung perut. Orang yang kembung perut, kerap kembung perut, sendawa, kerap buang air pula, kerap kentut kan. So sebab apa? Sebab angin terperangkap dalam usus, so menyebabkan dan usus yang tak bersih lah. So dia sebenarnya bakteria yang jahat bila banyak dalam kita punya perut, dia akan menyebabkan penghasilan gas dalam perut kita. Sebab bila bakteria jahat menguraikan makanan, dia akan menghasilkan gas. Gas itulah yang akan menyebabkan kita jadi macam sendawa, perut tak sedap, rasa angin, rasa badan lesu, lemau kan. Lepas tu sering sakit kepala. Okay. Lepas tu ada masalah penghadaman, selain gastrik tadi, cirit-birit. Lepas tu terlalu kerap membuang pun tak bagus juga. Contohnya orang lepas makan je tak sampai 5 minit terus ke toilet. Itu pun ada masalah penghadaman. So yang letih lesu, ini pun kena buat Clean9. Sebab apa? Sebab pencalonan darah dia dah tak bagus, sebab toksin dah penuh. Tadi toksin yang larut dalam air dia akan masuk ke kita punya blood circulation, so kita jadi letih dan lesu. Okay, lepas tu nafas dan badan berbau. Kalau kita perasan sebenarnya apa yang menyebabkan nafas dan badan berbau ialah daripada kita punya sistem penghadaman. Bila sistem penghadaman kita macam tadi, bakteria jahat banyak, dia akan menghasilkan gas yang menyebabkan gas tu bau dia busuk. Okay? Perut buncit. So sebab apa? Sebab najis satu, lepas tu masalah hormon pun kadang-kadang membuatkan kita punya lingkar perut bertambah. Wajah kusam dan berjeragat. Ini pun faktor daripada kita excess toksin. Toksin dah tak boleh dah nak diproses secara natural dalam badan kita untuk dikeluarkan melalui feses ke, melalui urin ke, melalui peluh ke, tak boleh. So kita kena bantu untuk keluarkan dengan program yang paling baik ialah program Clean9 ni. Okay, kemaruk makan ataupun hilang selera makan. Dua-dua pun tak boleh. Bila kita ada setengah kita sangat craving kan, baru makan rasa nak makan, baru makan macam tak kenyang kan, padahal baru makan sepinggan nasi. So itu menyebabkan sebenarnya masalah penghadaman kita lah tak okey. Ya. Okay, so saya masuk terus ke produk. Okay, Clean9 ni melibatkan ada 3 botol aloe vera gel, lepas tu ada 1 botol bee pollen, 1 botol RTC, lepas tu ada 1 pouch daripada Forever Light dan 9 sachet fiber. So siapa sekarang ni yang pernah buat C9? Yang pernah buat C9, cuba type C9 lah, C9. Okay, tulis C9. Berapa ramai yang dah pernah buat C9? Wih, ramai. Okay, lagi. Ramai yang dah buat C9 Okay, so malam ni saya just berkongsi tips sedikit.
mengapa kita perlukan produk-produk ni dalam program C9. Okey. Yang pertama, kita ada 3 botol aloe vera gel yang kita akan habiskan dalam masa 9 hari. So okey, ini fungsi. So saya nak cerita sikit kat sini. Aloe vera ni sangat luar biasa, satu pokok yang Allah jadikan dia ada 200 nutritional substances. Ada 200 kandungan jenis nutrition yang ada dalam sebotol aloe vera. Memang sangat dahsyatlah. Belum ada lagi kita jumpa satu je bahan yang ada sebanyak ni. Nutritional substances dia sangat banyak. Okay. So kalau kita tengok, aloe vera sudah digunakan lebih daripada 3,500 tahun. Lepas tu lebih daripada banyak sangat clinical study. Macam nanti di dekat slide ni pun saya akan tunjuk beberapa literature tentang aloe vera yang pernah saya baca, yang pernah saya kaji sebelum saya beli dan makan aloe vera ni. Lepas tu beribu scientific study yang sudah dilakukan. Ini ada IASC, ada Kosher, ada Ivanka. So memang aloe vera ni sangat luar biasa. Sebab apa dia luar biasa? Sebab dia ada saponin. Saponin ni kita dah tahu dia ialah struktur dia macam sabun, menyerupai sabun. Struktur dia menyerupai struktur kimia daripada sabun. Tapi sebenarnya saponin ni dia function dia ialah untuk yang utamanya dia untuk memberikan juga bakteria baik dalam kita punya sistem penghadapan. Tu sebabnya bila bakteria baik banyak, so toksin akan mudah dikeluarkan daripada badan. So yang kedua ialah lignin. Lignin pun satu zat yang sangat luar biasa, yang mempunyai daya penembusan hingga ke dalam sel. Dia boleh masuk ke dalam sel-sel yang paling dalam. Dia bukan saja di organ, duduk kat dalam organ, tapi dia duduk ke dalam sel. Disebabkan itulah kadar penyerapan zat nutrition pada usus yang telah dibersihkan oleh aloe vera lagi tinggi. So kalau kita tengok nanti bioavailability daripada ataupun penyerapan bersama suplemen lain ataupun ubat-ubatan, bila kita combinekan dengan aloe vera, dia akan jadi 3 kali ganda. Gitu. Okay, so aloe vera pun ada vitamin. Kalau kita tengok dia ada vitamin A, B, ada vitamin D, ada vitamin E, ada vitamin K. So vitamin-vitamin inilah yang akan memberikan nutrition kepada badan kita. So sebabnya lepas daripada C9, selalu kulit kita nampak cantik lah, nampak anjan, nampak bersih kan, sebab badan masa tu lebih cegas kan. Sebab apa? Sebab nutrition ada dalam aloe vera. Okay, so dalam aloe vera pun ada anthraquinone. Anthraquinone ialah anti radang. Dia untuk antibakteria, untuk antivirus, untuk antifungus yang ada dalam semula jadi dalam aloe vera. So sebabnya bila kita buat clean, bila kita ada proses detoxification yang sempurna dekat kita punya saluran penghadaman ataupun gastro-usus tu, kita akan nampak kita punya sistem imun akan lebih baik. So kalau orang lain senang ialah zaman COVID ni, macam sekarang ni, saya pun masih berhadapan dengan kes-kes COVID dekat klinik dan hari-hari berjumpa dengan pesakit-pesakit COVID, dan alhamdulillah dengan aloe vera gel sangat banyak membantu saya. Kalau tak 3 tahun lepas saya memang saya kalau jumpa pasien yang sesama, saya akan sesama. Tapi alhamdulillah walaupun berhadapan hari-hari dengan pesakit-pesakit COVID yang kita diagnosis, kita bercakap dah, kita dah periksa, tengok-tengok 3 hari kemudian dia datang dah positif COVID. Tapi alhamdulillah memang sistem imun sangat jauh berbeza sebelum kita ambil aloe vera dengan sesudah. Sebab apa? Dalam aloe vera ada anthraquinone ni. Okay, so ada mineral, ada magnesium dalam aloe vera, ada kalium, kalsium, ada fosfor, natrium, chromium, ada ferrum, ada zinc. So ini semua akan membekalkan elektrolit yang baik dalam badan kita. Selain vitamin, badan kita pun perlukan mineral ni. Okay, so ada juga asid amino dalam aloe vera gel. Saya nak cerita sikit asid amino. Sebenarnya dia satu untuk bagi pembertumbuhan sel baru dan tisu. Tapi asid amino pun nanti dia berfungsi sebagai
mempermudah proses detoksifikasi dekat organ hati. Sebab apa? Asid amino ni nanti dia akan hasilkan glutathione dan taurin sebagai bahan untuk penyah toksin yang membantu menyingkirkan bahan kimia toksik dari organ hati. So asid amino daripada aloe vera, sebenarnya aloe vera pun dia bukan saja membantu detoxification di level pertama daripada pemasukan makanan di gastro-usus, dia juga membantu di level hati ataupun hepa kita. Okay, so aloe vera gel pun ada enzim pencernaan ataupun penghadaman. Dia ada enzim-enzim yang membantu untuk penyerapan nutrition kan. So untuk menggalakkan lagi, enzim ni akan menggalakkan lagi bakteria baik untuk menggalakkan penghadaman kita. Okay, so dia pun ada monosaccharide yang ada glukomanan untuk merangsang sistem imun. Selain tadi kita ada asid amino, kita ada anthraquinone untuk sistem imun. So ada aloe vera gel pun ada asimanan. Asimanan pun untuk pembentukan untuk sel imun. Dia akan bentuk sel darah putih untuk menguatkan sel antibody kita. So ini ini beberapa literature yang saya baca sebelum saya mengambil aloe vera dulu. Okay, kalau kita tengok ini satu literature daripada Chile. Dia kaji dengan study support prebiotic potential of aloe vera dalam polysaccharides. So dalam aloe vera dia ada polysaccharides, dia sebagai prebiotic ataupun kalau kita tengok ni, polysaccharides from aloe vera may boost the growth of beneficial gut bacteria. Alamak, ya Allah. Hilang. Okay, jenis bakteria dia ialah Bifidobacterium spp dan Lactobacillus spp. Jadi sebenarnya aloe vera dia menggalakkan pertumbuhan bakteria-bakteria baik. So polysaccharide yang ada dalam aloe vera dia akan menggalakkan, sebab bila saya kaji tentang leaky gut masa saya kena autoimun dan kena penyakit kronik, saya kaji pasal leaky gut tau. Saya kaji tentang macam mana apa yang berlaku pada sel usus kita, kenapa kita jadi sakit kan. So bila saya kaji mengenai autoimun dan jumpa dengan leaky gut ni, saya jumpa bahawa banyak bakteria mati di dalam kita, bakteria baik yang mati dalam kita punya level sistem penghadaman kita ni. Sebab apa? Sebab pemakanan kita yang tak betul. So memanglah dulu sebab kesibukan ialah kalau kerja hospital kan, mana sempat nak masak kat rumah kan, sama makan kat luar kan. So itu menyebabkan saya kaji satu literature ni dan saya mengatakan yes to aloe vera. Sebab apa? Sebab aloe vera sangat menggalakkan, bila hasil kajian dia ni, dia sangat menggalakkan dua bakteria bagus dalam kita punya perut. Yang pertama ialah Bifidobacterium dengan Lactobacillus. So sebenarnya tak payahlah dah nak ambil Lactobacillus daripada luar kan. Sebab apa? Sebab dalam aloe vera dia lagi boost dia punya pertumbuhan bakteria Lactobacillus tu. Dan yang paling power bakteria baik dalam perut kita ialah Bifidobacterium ni pun sangat digalakkan pertumbuhan dia jadi berganda-ganda oleh aloe vera ni. So memang satu research yang kemudian bila saya baca research ni, saya kata yes pada aloe vera. So lagi satu ialah aloe vera and probiotics. Ini annual research and review in biology. Ini dia dikaji aloe vera dan probiotik. Maksudnya probiotik dia bukan saja dia boost dia punya bakteria, tapi dalam aloe vera ni pun ada probiotiknya, ada bakterianya. So dia dua function, probiotik dan prebiotik. So itu yang akan menggalakkan kes-kes dekat leaky gut dan yang akan menyebabkan kesihatan bila kita ambil dalam long term ataupun beristiqomah. Aloe vera ni sangat akan boleh membantu kita yang mengalami masalah kronik dan kena starting dengan program Free 9 ni. Okay. So RTC ialah gabungan minyak ikan dan minyak zaitun. So kita tengok, tahukah anda sebenarnya omega 3 terlibat dalam hampir keseluruhan fungsi dalam tubuh dan merupakan binaan penting untuk setiap sel di dalam tubuh anda. So dia macam gut. Omega 3 ni sebenarnya gut. Dia sebagai pengawal lah kepada sel. Jadi ia menjadi bahan binaan bagi lapisan membran. Lapisan membran kita ni, sel ni, dia dilindungi, dia dibentuk oleh lipid. Lipidnya ialah omega 3. So kalau tak ada membran, memang sel tu confirm rosak kan. So bila pelindung kita tak ada,
memang sel dalam tu akan rosak, kan. Pelindung tu ialah omega 3. Okay, so next slide. Tubuh kita atau badan kita sebenarnya tak mampu nak hasilkan asid lemak omega 3. Jadi jangan pembentuk sel kita ni tak boleh macam ada setengah asid lemak boleh dihasilkan oleh badan kita, tapi omega 3 ni tak boleh. So kita kena dapatkan daripada sumber makanan kita harian. Tapi sumber makanan terbaik kita ialah sumber terbaik omega 3 ni ialah daripada jenis ikan, kan. Tapi kalau kita tanyalah berapa orang yang ambil ikan dengan kualiti asid lemak omega 3 yang baik, yang kita ambil seminggu lebih daripada 5 hari. Kalau macam tu saya survey dulu kejap. Type 5. Type 5. Siapa yang ambil jenis ikan yang kandungan omega 3 dia banyak, lebih daripada 5 hari dalam seminggu. Okay, type 5. Siapa? Tak ada ke? Tak ada ke? Tak ada. Tak ada. Alamak, ada. Oh, ada yang jual ikan ni ada. Ada. Tak ada. So sebabnya kita kena dapatkan daripada sumber makanan tambahan. Bukan saya kata kita tak boleh makan ikan tapi makan ikan tak mencukupi. So omega 3 yang membentuk sel yang sebagai guard daripada sel kita tak cukup. So kita kena bantu sebenarnya daripada pemakanan ataupun makanan tambahan. Okay. So ini lagi satu, menurut American Heart Association ataupun AHA menunjukkan bahawa omega 3 ni efektif dalam mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. So dia akan menurunkan kolesterol jahat, LDL, dan meningkatkan paras kolesterol baik ataupun HDL. So ini sikit saya share pasal kebaikan omega 3 untuk kurus. Macam mana omega 3 ni bekerja dalam badan kita supaya badan kita boleh kurus. Bila kita ambil RTC dalam program Clean Eye ni, kita akan ada lose kita punya weight. Yang pertama ialah rasa lebih kenyang. Rasa lebih kenyang sebenarnya dua hormon utama yang mengawal rasa lapar dan kenyang ialah ghrelin dan leptin. So gabungan pemakanan yang seimbang dan pengambilan omega 3 ni dia dapat bermanfaat untuk mengawal hormon ni, mengawal atur dua hormon ni. So ghrelin dengan leptin ni akan seimbang. Bila ghrelin dengan leptin ni seimbang, kita jadi tak cepat lapar sangat. Lepas tu kita akan kekal kenyang berpanjangan. Bila kita makan makanan yang bagus, kita akan kekal kenyang lama. Sebab apa? Sebab pengaturan hormon ni diatur oleh omega 3. So omega 3 dia akan mengawal rasa kenyang. Okay, next slide. Tak boleh. Terlebih. Okay, so yang kedua, dia akan meningkatkan kadar metabolisme. Bukan saja nanti kita cerita-cerita bipolar, sebenarnya dekat RTC, dia pun akan meningkatkan kadar metabolisme. Dengan cara apa? Dengan dia akan membantu untuk membakar lebih banyak kalori. So kita ambil omega 3 dengan yang dikombine dengan omega 9, dia akan lagi boost kita punya metabolisme badan. Okay, so yang ketiga, mengawal atur tahap lemak badan yang sihat. So kalau kita tahu tadi dia meningkatkan HDL, dia menurunkan LDL dengan 3 cara, iaitu yang pertama dia meningkatkan kadar pembakaran lemak. So bila lemak kita ambil, dia akan lagi senang dibakar. Yang kedua, dia akan meningkatkan peredaran darah ke otot supaya bila kita bersenam dan lemak akan lebih banyak terbakar. So yang ketiga, mengawal paras lemak sihat yang terkumpul daripada pemakanan harian kita. So lemak yang ada dibakar. So yang bila kita exercise, dia akan bantu pergi kat kita punya peredaran darah ke otot tu supaya lagi banyak lemak yang dibakar. Lepas tu dia bila kita makan pun dia akan terus tukarkan. Omega 3 ni akan terus serap kita punya lemak. So omega 3 ni memang sangat dahsyat. Dia yang ada pun dia boleh bakar, yang kita simpan kalau kita bergerak lagi banyak kita bakar. Lepas tu yang masuk pun dia akan cepat ikat, kumpulkan dan dia akan buang. Okay, so yang ni mengempiskan perut dan mengecilkan saiz badan, confirm sebab proses daripada pembakaran lemak tadi.
membakar lebih kalori apabila bersenam, ya, sebab omega 3 ni akan hantar jentera, akan hantar jentera ke kita punya pembuluh darah. So dekat otot-otot kita, bila kita bersenam lagi banyak pembakaran lemak akan berlaku. Ini semua kajiannya compare dengan orang yang tak ambil omega 3. So yang keenam, meningkatkan paras insulin yang sihat. Ini sangat pentinglah sebab insulin merupakan karbohidrat di dalam, dia akan menukar karbohidrat di dalam makanan untuk menjadikan tenaga. Tapi kebanyakan kita, jadi untuk mengekalkan berat badan yang sihat, sebenarnya kita perlu tahap insulin tu kena seimbang, kena normal. Kalau tak, kita akan susah, karbohidrat tu susah nak ditukar kepada tenaga, ataupun dia karbohidrat yang kita makan akan ditukar jadi lemak. So dekat sini omega 3 akan dapat membantu meningkatkan kepekaan insulin badan. So bila semakin peka, semakin rendah kemungkinan makanan yang kita makan tu disimpan sebagai lemak. Sebab apa? Sebab insulin ni tukar kita punya karbohidrat ke tenaga, ke kalori. So kalau insulin kita bagus, kita tak sempat nak simpan karbo kita jadi lemak, jadi sel-sel lemak. So kita tengok omega 3 pun sangat bagus untuk mengurangkan tekanan ataupun stres. Omega 3 mengawal atur tahap kortisol ataupun hormon kortisol ataupun hormon tekanan, hormon yang mengatur kadar kita punya depression. So hormon kortisol ni pun menggalakkan penyimpanan lemak. So bila lemak dengan stres ni, tu sebabnya orang yang cenderung obesiti ni cenderung lagi senang nak dapat stres. Sebab apa? Sebab hormon kortisol ni dia menggalakkan penyimpanan lemak ni. Dia menyebabkan kalau kita banyak sangat lemak, kortisol kita akan meningkat dan kita akan menyebabkan kita stres. Ini ringkasnya tentang minyak zaitun ataupun omega 3. Dia pun bersama-sama dengan omega 3 untuk meningkatkan sistem kardiovaskular, meningkatkan HDL dan menurunkan LDL. Lepas tu dia pun bersama-sama omega 3 membantu mengurangkan risiko depression, membantu mengekalkan tahap kolesterol yang sihat, membantu melegakan sembelit, ya. Lepas tu dia pun membantu mengurangkan risiko kanser payudara, membantu melindungi daripada colitis ulceratif. Ni pun autoimun punya kes, membantu menyembuhkan pembekakan pankreas dan membantu menguatkan tulang. So ini saya cerita pasal bipolar sebab dalam program Clean9 kita pun ada pengambilan daripada polen, iaitu sumber daripada madu. Okey, bipolar ada vitamin B6 dan B12. Dia ada B kompleks lah sebenarnya dalam bipolar ni. Ada B1, B5, B6, B12 berguna, tapi B6 dan B12 ni dia sangat penting untuk detoxification, proses detoxification. So B6, B12 ni dia akan menggalakkan pengaliran hempedu dari hati. Salah satu laluan utama untuk penyingkiran toksin adalah melalui hempedu, kan. So bila daripada hati dia nak buang, dia akan lalukan hempedu, dia masukkan ke dalam kita punya intestine. So sebaik saja hati telah memproses toksin, kebanyakan sisa molekul diletakkan dalam hempedu dan dihantar ke pundi hempedu dalam perjalanan untuk pembuangan najis. Jika aliran hempedu terhalang, toksin tidak dapat dikeluarkan. So bipolar sangat bagus untuk meningkatkan, mengoptimalkan proses detoksifikasi dekat dalam hati kita. Okay. So ini bipolar, dia ada multivitamin atau multimineral yang membantu mengekalkan tahap tenaga yang sihat. Lepas tu dia ada asid amino juga, ada enzim, asid amino tadi pembina sel. Lepas tu dia ada mineral juga, ada vitamin juga. Dan B-kompleks tu tadi untuk meningkatkan kadar metabolisme dalam badan. Okay, so bila kadar metabolisme baik, polen ni fungsinya untuk meningkatkan kadar metabolisme juga. So pembakaran lemak akan lebih baik. Itu sebabnya dalam program Clean9, bila kita ambil dalam jumlah kuantiti yang banyak dalam untuk optimiskan kita punya sistem hati, dan akan berlaku metabolisme yang lebih baik, maka akan berlaku pembakaran lemak yang lebih baik. Okay, kita next produk kita ialah Forever Light Ultra with aminotin. Okay, so kita tahu protein adalah nutrien asas pembinaan bagi setiap sel-sel badan untuk membina atau membaiki tisu-tisu dan otot-otot. Kajian menunjukkan bahawa protein juga penting untuk penurunan berat badan. So dalam kajian, pengawalan kalori dalam sajian yang tanpa protein
akan menyebabkan kehilangan jisim otot. Sebelum kurang lemak tu, jisim otot akan berkurang. Tapi bila kita gabungkan diet kita dengan sajian yang ada protein, maka akan mengurangkan lemak badan, bukannya otot. So sangat penting protein dalam proses kita punya nak lose kita punya weight, nak firm kita punya badan, nak firm kita punya, nak shape kita punya badan, itu sangat penting. Okay, so yang sangat berlainan, Forever Light Ultra kita, dia dalam bentuk aminotin. Aminotin ni dalam bentuk digestive enzyme dah. So dia dah lagi mudah untuk penyerapan. So dia dah protein yang dah dipecahkan dalam bentuk yang kecil dan senang untuk diserap. So dia pun lactose free. So siapa yang allergic pada lactose boleh tukarkan pada Forever Light Ultra ni, boleh ambil. Tak ada masalah. So plant based protein yang berdasarkan nabati, ataupun sumber dia ialah soya lah, tapi dia non GMO, ataupun soy protein yang struktur dia bukan dibentuk secara kimia. Okay, so dia pun Forever Light pun ialah soluble fiber. Kalau kita tahu dia ialah serat yang larut dalam air. Dan yang paling penting, Forever Light Ultra ni ialah dia mendapatkan PDCAS 1. Apa tu PDCAS 1? Ialah Protein Digestibility Character Amino Acid Score, iaitu satu penilaian yang US FDA ataupun WHO punya FAO, Food Agriculture Organization, buat penilaian terhadap satu-satu produk protein. Dia akan kaji dua tau. Dia akan kaji dia punya asid amino ataupun kelengkapan asid amino yang diperlukan oleh badan. Ada berapa banyak asid amino yang ada dalam protein tu. Kalau dia mencukupi ataupun banyak memang yang untuk diperlukan oleh badan, so dia akan tanda 1. Okey. So yang keduanya ialah daripada penyerapan asid amino tu. Sebab kita punya Forever Light Ultra ni dalam bentuk aminotin, so digestion dia sangat-sangat bagus. Tu sebabnya kita punya Forever Light Ultra ni dia punya PDCAS ialah 1. Maksudnya asid amino lengkap dan sangat mudah kita cerna. So kalau kita compare dengan susu lembu, sama. Susu lembu yang berkualiti ni kan, PDCAS dia pun 1. So siapa-siapa yang pada produk susu ataupun nak ambil Forever Light Ultra, sebenarnya tak payah dah campur dengan susu lembu. Sebab apa? Sebab khasiat dah sama. Cuma ada setengah orang mungkin kalau tak boleh telan, bolehlah campur dengan buah kan, tapi ataupun santan ke. Tapi kalau susu ni sebenarnya, susu lembu dengan Forever Light Ultra, dia punya power sama power. Okay, so last kita punya produk ialah Forever Fiber. Ni pun satu fiber ataupun serat okey. Serat, khasiat serat dalam Forever Fiber tu untuk sembelit. So sebenarnya serat secara keseluruhan dia fungsinya untuk mengatasi sembelit, menstabilkan paras kolesterol, menguatkan sistem imun, mengawal paras gula, mengurangkan rasa letih, membantu menguruskan berat badan. Sebab apa? Serat macam fiber ni, dia serat yang larut tau. Jadi dia fungsinya ialah untuk mempercepat najis tu supaya dia tak duduk lama-lama dekat kita punya saluran penghadaman. So kalau kita tengok ni, serat ni di dalam usus dan hempedu, beban toksiknya perlu diserap oleh serat untuk dikumuhkan melalui najis. Jadi serat ni fungsinya untuk mengurangkan masa transit najis, dan dia juga untuk mengurangkan enzim untuk penyakonjugasi bakteria dalam najis. So serat sangat bagus untuk yang soluble ni, dia untuk mempercepat kita punya najis keluar daripada badan, sehingga toksin tu tak mudah nak diserap balik ke dalam sistem badan kita semula. So kesemua kesan ni akan mengurangkan kita semula lah melalui peredaran enterohepatik tadi. So kalau kita ingat slide tadi yang first tadi, kita ingat bahawa kalau excess toksin ataupun toksin berlebihan daripada badan, dia akan dikita semula ke dalam kita punya sistem organ secara keseluruhan. So fiber, cara dia minum, boleh campur dengan air. So kalau kita tengok satu stick daripada fiber bersamaan dengan 2 slice of toasted whole wheat bread. So kita punya fiber boleh take consume macam tu je. So boleh macam tu je, atau boleh nak campur buah boleh, nak campur dengan air boleh.
Ini kita tengok kandungan dalam fiber. Yang utamanya dia ada Arabic gum. Arabic gum dia pun satu makanan sunnah yang sangat hebat yang disebut dalam hadis. So ada dalam kita punya fiber. Okay, so tapi saya tak ulas kat sini lah. Nanti next cerita fiber pula ya. Okay, so kita tengok ini apa yang berlaku dalam 9 hari. So dalam 9 hari kita akan nampak sihat, rasa lebih hebat. Sebab apa? Sebab proses penyingkiran toksin berlaku secara optimal dekat kita punya gastrousus tract, dekat kita punya hati, dekat kita punya sistem 5 organ utama pembuangan toksin tu berlaku secara optimal. So dalam 9 hari kita akan dapat rasai perubahan. So siapa yang buat betul-betul Clean9 ni, selepas Clean9 mesti ada result. Mesti wajib ada result. So ni yang penting juga sebelum kita ada tips untuk mencapai keputusan yang terbaik. Sebenarnya kita kena timbang dan ukur diri sendiri sebelum bermula. So saya selalu pesan untuk timbang di C1 ataupun day 1, Clean9 hari pertama, dan ukur biasanya kita buat 1 hari sebelum. So 1 day before kita ukur, nanti ada ukuran, ada lilit yang ada dalam buklet ni. So kita boleh ukur kita punya diri sendiri ya. So yang kedua, rekod senaman harian, pengambilan makanan dan perubahan yang anda rasai dalam buku Clean9 ni. Nanti dekat dalam buklet ni pun ada checklist. Checklist ni kena dibuat, wajib buat. Kalau tak buat nanti banyak cheating. So yang ketiga, kena minum banyak air. Nanti saya akan ajar macam mana keperluan air dalam badan kita. Sebenarnya kita kena kita perlu berapa liter air untuk kita minum. So nanti saya akan ajar dia punya mekanisme mudah untuk kita kira berapa liter. Yang keempat, kurangkan pengambilan garam. Ini sangat penting. Dalam Clean9, kalau boleh kita cubit je sikit Himalayan salt tu, garam biasa tak boleh. Lepas tu kita gunakan herba ataupun rempah yang original. Saya selalu pesan dengan saya punya downline yang nak buat Clean9 kan, kalau boleh kita elak bahan-bahan yang dalam sachet. Sebab apa? Sebab sebenarnya garam tu bukan saja yang kita nampak garam tu kan, tapi sebenarnya kalau kita tengok packaging yang ada natrium tu semua ialah garam. Contohnya natrium sodium, natrium bikarbonat, natrium propionat, soda bikarbonat, semua ialah garam. Monosodium glutamat, semua garam. So sangat berhati-hati masa buat Clean9. Kalau boleh gunakan yang original. Contoh kalau kita guna kunyit, saya suka tumbuk je kunyit hidup. Okay, so kita boleh guna kunyit hidup. Kalau kita guna black pepper, tumbuk je biji lada hitam tu. So itu lagi baik dibandingkan kita guna yang packaging. Okay, so yang kelima ialah elakkan soda dan minuman berkarbonat, kerana confirm lah yang ini memang ada kandungan gula. So masa Clean9 pun kena elak gula. So selain garam, kita pun kena elak gula. Okay, so yang the day before, 1 hari sebelum, saya selalu cakap siapa-siapa yang nak buat Clean9, tulis dan catat apa you punya matlamat, apa you punya big why. Kena tulis. Nak tulis 5 boleh, nak tulis 7 boleh, nak tulis 10 boleh, nak tulis 1 pun boleh. Tapi kena tulis apa matlamat kita ikut Clean9, apa matlamat kita buat Clean9. Macam sajaku niat buat Clean9 kerana macam tu. Kena ada niat, matlamat, dan tulis. Jangan cakap je ataupun jangan fikirkan je. Kena tulis dekat buklet ni. Kalau boleh buklet ni dah tak keluar, so boleh print out ataupun tulis dekat satu buku yang kita nampak hari-hari. Kita bangun tidur, kita nampak apa matlamat kita untuk buat Clean9 ni. So tulis, lepas tu catat ukuran. Jangan lupa catat ukuran. Ada ukuran lingkar dada, lingkar lengan, lingkar pinggang, punggung, peha dan betis. Dalam yang ni kena ingat, tak payah timbang hari-hari, timbang hanya di hari pertama dan last day, hari ke-9. Hari ke-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tu tak payah timbang. Okay, so ini penting sampai bila dah buat hari ke-3 nak naik timbang, hari ke-3 malam nak timbang balik, macam tu. So bila tak turun nanti stres, so give up, tak naklah buat dah. Okay, so
next. Ini dia punya cara pemakanan. So saya tak repeat, saya tak ni, boleh baca dekat sini. Hari pertama kedua ialah hari yang bebas dengan makanan yang ada mengandung makanan lah. So kita boleh ambil free foods je. So nanti saya akan explain sikit pasal free foods ni. So sepanjang masa ni toksin akan mula disingkirkan. So mungkin hari pertama kedua ialah hari yang paling susah kerana ada healing crisis, ada masa-masa kita akan rasa sakit, ada, memang ada. So hari pertama kedua ialah hari yang mencabar. So siapa yang nak buat kena letak azam awal-awal, lepas tu kena tingkatkan pengambilan air. Ini sangat penting. Kena ambil air lebih cukup ataupun melebihi daripada keperluan. Sebab apa? Sebab proses detoxification sedang berlaku. Okay? Ini senarai semak. Saya cakap senarai semak ni wajib. So kita tik gelas pertama, gelas kedua, tapi kalau orang-orang yang memerlukan air dalam jumlah kuantiti yang banyak, boleh tambah kat situ So boleh tambah lagi gelas ataupun cawan dekat situ untuk kita tik. So aktiviti senaman dalam Clean9, ini semua penting. Apa senaman, berapa lama, impact yang kita buat, kita jalan ke, kita jogging ke, berapa minit, semua tulis dalam sini tau. Sampai dekat Clean9 ni sebenarnya kita nak tengok kita punya pola tidur juga. So tidur tengok kat situ, cukup tak? Hari pertama cukup tak tidur? Tidur berapa jam? Kena tulis juga. Sampai feel, perasaan. Hari pertama sakit kat kepala, sakit kat sendi, sakit kat lutut, sakit kat tengkuk. Tulis kat situ. Tulis. Nanti dia akan jadi satu catatan untuk kita untuk review kita punya lifestyle di kemudian hari selepas daripada C9 ni. So ni penting masa sarapan tik. 1, 2, 3, 4 tu kena tik. Siapa yang tengah buat C9 ataupun akan buat C9 kena catat pantau perkembangan ni kena buat. So kena tik semua. Lepas tu makanan, free foods ni nanti kena tulis. Ni senarai semak hari kedua. Hari pertama tadi ni hari kedua. So di hari pertama kedua ada senaman. Hari pertama kedua tak payah senaman yang berat-berat, rendah sederhana je, impact rendah sederhana sebab masa tu kita tengah ada detoxification secara besar-besaran. So kita buat senaman yang ringan je, tak payah berat dan tak payah lama sangat. Ni free foods. Saya akan bahas sikit pasal free foods. Free foods ialah makanan yang zero kalori ataupun ada kalori tapi rendah. So kalau dekat sini dalam buku ni dah ada panduan, dah ada guide. Dalam satu hari ada makanan bebas. Kita boleh makan berapa banyak pun, berapa kali pun. Iaitu yang paling bawah sekali. Iaitu ada arugula, sadri, ada bawang hijau, daun selada, brokoli, timun, terung, daun bawang, daun kucai, bayam. Ini semua free foods yang boleh makan bila-bila masa, berapa banyak pun boleh. Tapi untuk yang satu hidangan dengan dua hidangan kena perhatikan. Yang satu hidangan maksudnya dalam satu hari tu boleh ada satu hidangan je. Tak boleh makan sampai 2-3 kali hidangan tu. Ini untuk free foods. Yang dua hidangan boleh ambil 2 kali je. Tak boleh ambil 3, 4, 5 tak boleh. So free foods ni sangat penting. Ni contoh ni free foods. Ni contoh free foods yang kita orang dalam tim kita orang. So boleh tengoklah colourful, berwarna beragam, campuran buah-buahan dengan sayur-sayuran dan yang penting ikut panduan bukit tu. Okay? So ini hari hari ke-3 ke-9 tak masuk. Okay, saya cerita sikit pasal Forever Shake. Ni boleh campur dengan buah lah. Kalau nak minum macam tu je boleh, tapi kena perhatikan Anda boleh bebas menggantikan mana-mana resepi ni dengan susu beras, susu badam, tanpa gula, santan tanpa gula atau soya tanpa gula. Tapi kena pastikan semua label, semua susu yang dipilih dalam julat 50 hingga 60 kalori bagi setiap 240 ml. So kalau ada packaging yang 120 ml, kena kurang lagi lah. So kena 30, kena 25 ataupun 30 kalori saja. So setiap bahan yang kita nak campurkan dalam Forever Light, dalam satu scoop tu kena pastikan kalori dia tak boleh tinggi sangat So sebab apa? Sebab dalam
Clean9 kita pun ada istilah defisit kalori ataupun kita ada pengurangan kalori daripada yang kita perlukan. Selain detoxification, kita ada pengawalan pemakanan, kita ada aktiviti senaman ataupun aktiviti untuk pergerakan fizikal kita. Itu 3 tu. So yang untuk pemakanan kita kena defisit kalori. So sangat perlu diperhatikan kalori yang kita ambil. Okay? Ini makanan. So makanan di antara hari ke-3 ke-9 kita boleh makan 1 hidangan. Kalau kamu lelaki boleh tambah 100-200 kalori. So yang saya selalu bagi panduan kalau lebih daripada 80 kilo ataupun 100 kalori, tolong double up protein, jangan double up karbo. Double up protein boleh tambah 2 potong ayam, 2 potong ikan, ataupun kalau kecil ikan tu boleh 3 ataupun 4 potong, ya. So, ataupun boleh tambah Forever Light Ultra tu. Dia patutnya 1 kali je kan, hari ke-3 dengan 9 1 kali je pagi, tapi kita boleh tambah di malam hari. So tengah hari kita makan, malam boleh bancuh balik Forever Light. So ini panduan pemakanan kita, tetap lagi berpegang pada suku-suku separuh, suku untuk nasi ataupun karbo, suku lagi untuk protein, dan sebesar tapak tangan ni untuk buah-buahan ataupun sayur-sayuran. So yang ini panduan ringkasnya. Ini kita boleh gunalah kalau dalam Clean9 senang je. Dia suku-suku separuh je. Suku-suku separuh. Tapi untuk yang berat badan lebih daripada 80 kilo tadi, protein tu boleh jadi separuh, ya. Ni senarai semak hari ke-9 dah habis. Okey. Muka surat 6 dan merekod ukuran semula. Jangan lupa timbang berat badan, ambil lilit balik. Lepas tu ini contoh pemakanan yang 600 ke 700 kalori. Ini cara mudah untuk kira keperluan air dalam badan kita. So saya selalu ajar berapa berat badan, darab dengan 40, campurkan dengan 500 ml. So berat badan tu kena dalam kg. So contoh pengiraan yang paling mudah, contoh berat badan ialah 75 kg. So darabkan 40, tambahkan 500. So keperluan air ialah 3,5 liter. So kalau dalam kebiasaan harian keperluan kita ialah 3,5 liter, pada Clean9 kita boleh up to 4 liter ke 4,5 liter. Sebab apa? Sebab masa ni berlaku proses detoxification. Tapi untuk orang-orang yang ada masalah sakit, contohlah ada masalah jantung, kena tengok balik. Keperluan air tu mungkin ada setengah yang disukatkan, so kena tengok balik apa masalah jantungnya, lepas tu ubat apa yang dia ambil. So selalu yang ada sakit, saya akan training khas ataupun training khas khusus untuk dalam C9 ni. Okay. So ini lebih baik minum air kosong kan. Memang dalam Clean9 kita tak minum air lain lah selain air kosong dan suplemen, makanan tambahan yang kita ambil tu. So ini soalan yang biasa, common, saya tak bacakan, mungkin boleh baca dalam buklet. Cuma saya ada nak share satu tips untuk pesakit-pesakit ataupun orang-orang yang ada mengalami masalah GERD, ada masalah gastritis ataupun memang ada masalah penghadaman yang teruk sebelum buat Clean9. So saya share sikit. Sebab ramai sangat yang tanya saya macam mana nak buat Clean9. Saya gastrik lah dok, saya tak boleh lah, saya tak boleh lambat makan langsung. Kalau saya lambat makan, saya memang akan gastrik teruk, saya akan tumbang dan saya akan masuk hospital ke macam tu. Jadi untuk orang-orang yang ada gastrik, sangat bagus sebenarnya buat Clean9. Tapi cara dia ialah saya selalu bagi panduan, tengok balik pemakanan. Contoh, ada makanan-makanan yang tak semua orang sama, yang induce kita punya asid ataupun yang menyebabkan kita angin. Ada setengah orang dia tak boleh makan kubis, ada setengah orang dia tak boleh makan salad. So saya lebih suggestkan orang yang ada masalah gastrik ataupun GERD untuk rebus ataupun masak sekejap sayur-sayuran yang ada, sayur-sayuran yang kita makan, jadi tak makan mentah. Yang pertama yang tu. Yang kedua ialah boleh di hari pertama kedua boleh split kita punya Forever Light. Forever Light tu boleh diambil 2 kali, iaitu setengah scoop. Lepas tu fiber pun boleh diambil 2 kali, setengah sachet dan setengah sachet. Untuk orang yang badan dia besar, lepas tu ada GERD yang lebih, dia boleh ambil fiber lebih. So boleh ambil fiber in case satu sachet boleh ambil ke 2 sachet fiber.
Ini tambahan in case untuk pesakit-pesakit yang ada masalah gastrik berteruk ya. Dan dia boleh tambah dia punya soylite kepada 1,5 ataupun 1 suku daripada soylite. So soylite tu boleh ambil 3 kali, boleh ambil suku ataupun 1 scoop tu boleh bagi 3 kali untuk pemakanan yang lebih kerap dan mengurangkan dia punya asid badan naik. So ini beberapa tips yang saya bagi kepada orang-orang yang dah menjalankan clean9 tapi ada masalah basic yang teruk. So daripada dia tumbang, daripada alah fed up lah tak nak buat clean9 lah, tak boleh lah. So saya akan bagi tips yang ni lah. Okay, so selama pemakanan dalam clean9 nanti pun jangan ambil pedas untuk orang yang gastrik. Lepas tu jangan ambil yang berempah, contoh macam terlalu banyak black pepper atau banyak kunyit apa semua tu pun tak boleh ya. Lepas tu sayur-sayuran dan buah-buahan tengok balik pada badan orang tu. Okay, so ini testimoni daripada yang ada dalam clean9 dalam grup kami lah, grup AGL. So before after, ini before after juga. So kita tengok memang banyak perubahannya daripada ramai sangat testimoni. Ini daripada last batch program kita orang bersama dalam SFF dalam program di bawah AGL. Okay, mengalami penurunan berat badan yang dahsyat 13 kilo. Okay, so ini video testimoni saya punya pesakit yang ni pesakit saya, mungkin boleh saya pasang video ni ya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih ya. Saya nak buat sedikit perkongsian. Nama saya Alhamdulillah Masyaruni binti Mat Salim. Berasal dari Perlis, menetap di Puncak Alam dan mengajar di sebuah sekolah swasta di Shah Alam. Saya diperkenalkan oleh Dr. Fia untuk produk Forever. Sedikit sebanyak latar belakang. Saya dulu pengidap penyakit SLE dan beberapa kali bersama Forever saya buat clean9. Dalam setahun tu saya ada mengambil buat program clean9 sebanyak 3 kali. Dengan mengamalkan sebanyak 3 kali lah. Dan bila dah istiqamah saya minum Forever dalam masa 3 tahun. Alhamdulillah, bersama keajaiban anugerah daripada Allah, daripada produk ni saya memperoleh kesihatan yang sangat-sangat teruja lah. Kalau dulu dengan mengalami kesakitan sendi-sendi, SLE dan berat badan pun hampir 70 kilo. Alhamdulillah bersama Forever saya amal dengan istiqamah. Ini berat badan LJ saya dah 43 kg dan tak adalah sakit SLE itu dah bebas. Alhamdulillah, kebas tangan pun alhamdulillah dah bebas. Jadi saranan saya pada anda di luar sana, cubalah guna produk Forever. InsyaAllah istiqamah minum, kesihatan kita dapat dipulih semula dengan izin Allah. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Okay, so satu testimoni yang agak luar biasa pada pesakit saya ni dan menjadi downline saya ialah Puan Masyaruni. Dia 47 tahun dan ada masalah kesihatan SLE, autoimun, systemic lupus erythematosus. Dia satu penyakit yang memang tak ada ubat dan sangat susah diubati sebab dia punya ubat ialah steroid saja. Dan bila dia jadi SLE ni yang paling teruk sekali ialah dia menyerang sendi dan dia boleh menyerang kita punya sistem buah pinggang, organ-organ dalam yang utama pun dia akan serang. So pada pesakit-pesakit SLE kebanyakannya ramai
dengan dia punya tingkat kesihatan yang sangat tak baik, tapi alhamdulillah Puan Masyaruni ni sangat bagus, dia sangat follow sekali. So dalam setahun dia ikut saya buat clean sebanyak 3 kali, dan baru-baru ni dia pergi Hospital Shah Alam, dan Hospital Shah Alam katakan dia bebas daripada SLE dan menjadi satu kegembiraan sebab satu penyakit yang bagi saya sangat susah untuk dirawat, tapi dengan pembekalan ataupun dengan program Clean9 yang kemudian kita teruskan sebagai lifestyle kita. So kita teruskan produk yang sama di luar kita punya Clean9 dengan produk yang sama, dapat membantu kita punya sistem tadi, sistem penghadaman, sehingga dia boleh bebas ataupun boleh sembuh sepenuhnya daripada penyakit yang dia derita. Sebelum ni bila saya jumpa dia, dia tak boleh gerak, dia tak boleh gerakkan tangan dia. Dia memang tak boleh genggam, dia tak boleh gerakkan tangan dia sebab keradangan sendi itu dah sampai mengganggu dia punya keseharian. So memang satu banyak lagi sebenarnya yang saya jumpai daripada pesakit-pesakit saya sendiri. Bila kita istiqomah, memang kita ambil secara berterusan, Clean9 ni sangat memberikan hasil. So siapa-siapa di luar sana yang belum lagi pernah merasakan buat Clean9, memang wajib untuk buat Clean9 ni. So ni jom Clean9, ini dia punya produk, ni dia harga VIP je, baru 400 lebih je. Kalau dekat luar sana program-program yang melibatkan program detoxification tak ada. Lepas tu tapi kalau pengurusan weight management sangat-sangat mahal, program lebih daripada 1,000 kan. So ini saya share sikit rahsia kejayaan Clean9. Yang pertama, baca dan fahami program sebelum bermula. Kalau boleh print out booklet, dengar YouTube, video-video yang ada pasal Clean9. Lepas tu follow betul-betul panduan, masuk dalam circle yang sama-sama buat C9. Sebab apa? Sebab kalau nak buat C9 seorang-seorang memang macam payah, macam susah kan. Sebab yelah, kita keluar tengok orang makan sedap-sedap, pergi kedai mamak kan, pergi kedai makan Korea, macam tu. So kena masuk dalam circle yang sama-sama buat Clean9. Lepas tu kena manage stress dengan baik ya, rehat dan minum air yang cukup. So dalam Clean9 kena relax, jangan stres-stres, kena banyak minum. Lepas tu set azam atau why ni, macam tadi saya cakap, big why kena tulis dulu sebelum memulakan C9. So insyaAllah mesti ada result, mesti ada kebaikan dalam C9 ni kan, mesti ada sebab memang program yang dah disusun dengan sangat cantik. Okay, ini salah satu program yang kita orang buat di bawah AGL, iaitu Slim Fit Forever, yang kali ini kita buat dengan batch kedua. Sebelum ni batch pertama dalam bulan Oktober. So intake dia 28 November dan sedang berlangsungnya Clean9 di antara kita orang dalam satu team yang hebat, dan ada coach, ada 9 orang coach yang terlibat dalam kita orang punya program. So saya pun termasuk dalam salah satu dalam coach dalam program Slim Fit Forever ni. So boleh tengoklah kita punya ni intro. So satu program yang kita orang buat dalam skop yang lebih kecil untuk memberi education ataupun educate kepada orang di luar sana, kepada lebih ramai lagi orang, untuk sama-sama kita menyedari bahawa pentingnya kesihatan bermula daripada kita punya saluran penghadaman ataupun kita punya intestin, dan bila kita ambil program bersama-sama, itu lagi mudah untuk kita buat. So itu saja daripada saya malam ni. Kalau ada kebaikan datangnya dari Allah, dan kalau ada kekurangan daripada saya sendiri, saya mohon maaf, salah silap. Jumpa next kelas insyaAllah. Saya pulang balik kepada MC kita. Marilah kita menarik nafas panjang selepas kelas yang begitu bermanfaat. Dr. Pau, sila minum air. Sila minum doktor. Masya Allah doktor non-stop daripada saya hand over tadi sampailah sekarang 15 minit. Kita nak menghormati masa yang dah ditetapkan. Minta maaf tidak ada Q&A malam ni. Siapa yang tak sempat, sebab Dr. Pau memang nak catch up masa siapkan slide ni pun dia dah mention dah, slide kita banyak. Kita mention tu. Jadi Dr. Pau memang all out, memang tak berhenti minum pun. Jadi doakan kesihatan Dr. Pau.
bukannya kita nak apa, sebab journey Dr. Paul Bersama Forever, kita dapat merasai hikmahnya malam ini. Sebab doktor dah go through macam-macam. Bukannya kita dengar apa ni, cerita teori ke apa kan. Dr. Paul sih yang melalui semuanya. Dan malam ni kita dapat perkongsian, kita dapat kebaikan, kita dapat apa, hikmah yang doktor dah lalui disampaikan kepada kita untuk kita sama-sama buat juga. Jaga kesihatan, jaga pemakanan, exercise. Dan saya personally kalau Dr. Paul dah 7 tahun. Masa saya jumpa Dr. Paul first time tu, saya baru pregnant anak pertama 7 tahun dulu. Banding dengan sekarang, memang berbeza sangat orangnya. Jadi kita, saya harapkan semua di sini dapat pelajari apa, kelas malam ni memang sangat-sangat amazing. Thank you so much doktor. Tidak berkurang sedikit pun keikhlasan itu. Mudah-mudahan sampai kepada semua. Dan saya doakan semuanya, semua coaches dalam program SlimFit, semua dalam apa, rangkaian BOI, sihat-sihat dan jaga kesihatan usus, pemakanan dan juga senaman. Ini pun untuk diri. Tapi memang apa, aloe vera gel tu memang kesan dia tu, kalau nampak dekat sini kan, saya punya dahi ni bukan apa-apa ni. Memang jerawat tu memang degil nak keluar. Dulu masa 20 plus tu memang bukuk benar punya. Tapi sekarang ni alhamdulillah. Terima kasih Dr. Paul atas bimbingan tunjuk ajar. So kepada semua, kita akan habiskan Zoom malam ini. InsyaAllah kita jumpa next Zoom session. Jaga diri semua, jaga pemakanan, whatever happen dekat luar sana tu, fokus dengan kehidupan dan kebaikan yang kita boleh kongsikan pada semua. Thank you so much everyone. Terima kasih. Bye-bye. Take care everyone. Assalamualaikum. Thank you. Jaga diri.